Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurlaliah binti Ibrahim dari Kolej Komuniti Jelebu dan rakan Saya Yusmada binti Muhammad Yusof dari Kolej Komuniti Hulu Langat akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk COVID-19, Sikap, Motivasi dan Halangan dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian PDPDT pelajar Kolej Komuniti semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebagai pengenalan, pengumuman kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan COVID-19 dari terus merebak telah memberi kesan kepada semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Ini bermakna sektor pendidikan perlu menutup semua institusi pengajuan daripada meneruskan pembelajaran secara bersemuka dan digantikan dengan pembelajaran dalam talian yang boleh dilaksanakan di rumah, pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Oleh itu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian ketika situasi pandemik COVID-19 telah mewujudkan corak pendidikan yang lebih fleksibel. Ini disokong melalui kajian Adibah 2020, iaitu tugasan pensyarah semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma baru, kehidupan dan kebiasaan baru yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian. Walaupun dilaksanakan secara tergesa-gesa, namun pelaksanaannya telah ditambah baik dari masa ke semasa. Walaupun pelbagai pihak gairah untuk melaksanakan pelbagai pendekatan PDPDT, namun faktor utama yang perlu diberi perhatian adalah faktor pelajar itu sendiri. Kajian ini akan mengkaji faktor sikap, motivasi dan halangan pembelajaran PDPDT. Sikap adalah merujuk kepada pandangan mental seseorang atau cara seseorang itu berfikir. Sikap meliputi komponen efektif, emosi, perilaku dan koneksi kepercayaan melalui kajian Bloom 1956. Melalui kajian Siti Hajar Bidin 2019, motivasi ini didefinisikan sebagai pendorong dalaman dan merupakan satu entiti hasil pelbagai faktor yang mana ia akan menyumbang kepada pembelajaran yang berkesan dan berkembang. Halangan kepada pembelajaran juga telah membawa kesan terhadap seseorang individu dalam pembelajaran dan tahap kepuasan oleh Giles 1999 dan Schlicht 2001. Bagi penyataan masalah untuk kajian ini, Kolej Komuniti telah mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian secara dalam talian. Telah mengadaptasikan sistem pendidikan PDPDT iaitu secara atas talian sebagai norma baharu. Namun terdapat pelbagai halangan dan kekangan dalam pembelajaran PDPDT berbanding pembelajaran bersemuka. Antara masalah utama adalah masalah dari segi pengaksesan internet, Muhammad Fairuz 2020. Selain itu, talian internet yang lemah terutama di kawasan luar bandar dan kekurangan data internet membantutkan proses PDPDT dan ia mengurangkan motivasi pelajar walaupun mereka telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran. Luis 2020. Melalui kajian ini, terdapat 3 objektif kajian, iaitu pertama, mengenal pasti sikap dan motivasi pelajar KKJU dan KKHL dalam mengikuti PDPDT sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Kedua adalah mengenal pasti halangan-halangan yang dihadapi oleh pelajar KKJU dan KKHL dalam mengikuti PDPDT sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara halangan PDPDT dengan faktor demografi iaitu daripada segi jantina, umur, kolej komuniti, program pengajian, bilangan adik-beradik, pelan internet, pemilikan komputer, pendapatan keluarga dan juga pendapat mengenai keberkesanan PDPDT. Melalui kajian literatur, penularan pandemik COVID-19 mengubah lanskip pendidikan negara apabila kita telah mengadaptasikan norma baharu dalam PDP yang sebelum ini dijalankan secara bersemuka. Menurut Bibi Norain 2020, kaedah pengajaran secara atas talian ini mencabar keupayaan pensyarah untuk melaksanakannya.
Justeru, pensyarah dan pelajar perlu menguasai, mempelajari dan mendalami literasi teknologi komunikasi dan maklumat ICT. Oleh itu, pelaksanaan PDPDT telah mencetuskan kebimbangan dalam kalangan murid serta keresahan dalam kalangan guru. Syazarina, 2020. Ini kerana menurut Munirah, 2020, tanpa penglibatan dan kesediaan pelajar, maka sesi PDP tidak mencapai objektif walaupun guru telah menyediakan pelbagai bahan-bahan PDP. Pelajar-pelajar juga memerlukan sokongan dan motivasi yang kuat dari persekitaran pembelajaran, terutama ibu bapa, kerana merekalah individu yang berada bersama-sama pelajar semasa proses PDPDT menurut Munirah 2020. Selain itu, menurut kajian Oxford dan Shirin 1994, beberapa faktor yang memberi kesan kepada pembentukan motivasi adalah kepercayaan diri, sikap, penglibatan persekitaran, matlamat dan nilai diri. Kajian lepas mendapati sikap positif pelajar merupakan faktor yang mempengaruhi tahap motivasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Abdul Hakim Abdul Aziz dan Wan Ismail 2015. Menurut Muhammad Fairuz 2020, aspek psikologi seperti sikap, emosi dan tekanan boleh mempengaruhi pelajar dalam mengikuti PDPDT di mana walaupun pelajar bersedia dengan keinginan yang tinggi, namun tanpa situasi yang sesuai, ia akan menjadi halangan kepada pelajar bagi mengikuti pembelajaran dan mengurangkan motivasi mereka. Halangan dalam proses pembelajaran secara atas talian adalah dari segi sosial ekonomi kerana pelajar menghadapi kekangan dari segi persediaan mental, fizikal, perkakasan bagi mengikuti e-pembelajaran Millennial V 2020. Menurut Searchlight 2001, halangan-halangan semasa pembelajaran dalam talian ini termasuk halangan personaliti, situasi, gaya pembelajaran, arahan, teknologi serta organisasi. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kuantitatif. Selain itu, Google Form digunakan sebagai borang soal selidik untuk mendapatkan data bagi memenuhi objektif kajian. Kajian adalah untuk mengenal pasti sikap, motivasi dan halangan-halangan pelajar KKJU dan KKHL terhadap pembelajaran PDPDT. Populasi dan tempat kajian untuk kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar KKJU dan KKHL. Seramai 220 orang pelajar semasa yang sedang mengikuti pembelajaran dari semester 1 sehingga semester 3. Untuk instrumen kajian, terdapat 3 bahagian. Bahagian 1, demografi responden. Bahagian 2, sikap dan motivasi pelajar mengikuti PDPDT semasa PKP. Bahagian 3, halangan pelajar mengikuti PDPDP semasa PKP. Bagi dapatan kajian untuk demografi, jantina yang tertinggi adalah lelaki sebanyak 64.2%, manakala perempuan mempunyai 35.8%. Untuk umur pula, terdapat 89.2% bagi umur 18 hingga 20 tahun, manakala yang terendah iaitu sebanyak 0.6% di antara umur 26 hingga 30 tahun. Kolej Komuniti Langat mempunyai 31.8% responden, manakala Kolej Komuniti Hujan Lebu mempunyai 68.2% responden. Kursus yang diikuti untuk kedua-dua kolej adalah sebanyak 7 kursus. Bagi bilangan adik-beradik, nilai peratusan yang tertinggi adalah sebanyak 52.3%, iaitu di antara 3 hingga 4 orang adik-beradik, manakala peratus yang terendah adalah sebanyak 1.1% yang melebihi 8 orang. Manakala untuk mendapat pendapatan ibu bapa ataupun penjaga, sebanyak 51.7% bernilai di antara RM1000 hingga RM2999, manakala nilai yang terendah iaitu sebanyak 9.1% di antara 5,000 dan ke atas. Bagi pelan internet yang digunakan adalah sebanyak 53.4% menggunakan pelan internet prabayar, manakala yang terendah adalah sebanyak 6.2% yang tidak mempunyai pelan internet yang hanya menggunakan Wi-Fi percuma. Bagi kepunyaan komputer yang boleh mengakses internet yang mengatakan ya, iaitu sebanyak 64.2%, manakala pendapat bahawa PDPDT membantu untuk pembelajaran yang berkata ia adalah sebanyak 43.8%. Untuk aspek sikap dan motivasi,
nilai min yang tertinggi adalah sebanyak 2.7, iaitu tahap motivasi yang memberi tafsiran sederhana, manakala yang terendah bernilai 2.51, iaitu tahap sikap dan motivasi juga memberi tafsiran yang sederhana. Untuk aspek halangan, dapati bahawa nilai min tertinggi 2.88 adalah dipunyai oleh aspek halangan teknologi yang memberi tafsiran sederhana, manakala nilai min yang rendah iaitu sebanyak 1.77 untuk halangan personal juga memberi tafsiran rendah. Secara keseluruhannya, nilai min adalah sebanyak 1.68 memberi tafsiran yang rendah. Hubungan kolerasi antara halangan-halangan dengan demografi pelajar, yang mana untuk sikap dan motivasi kolej komuniti tempat kajian mempunyai nilai signifikan sebanyak 0.421, manakala kursus yang diambil, iaitu 7 kursus yang telah dinyatakan sebelum ini, adalah mempunyai signifikan sebanyak 0.769. Kedua-dua nilai ini melebihi daripada 0.05. Ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan, yang mana hipotesis itu ditolak. Untuk pendapatan ibu bapa dan penjaga mempunyai nilai signifikan 0.02. Begitu juga dengan pendapat mengenai PD-PDT mempunyai 0.01. Kedua-dua nilai signifikan ini mempunyai nilai signifikan tidak melebihi 0.05, yang mana keputusannya terdapat hubungan yang signifikan, maka hipotesisnya adalah diterima. Kesimpulannya, PD-PDT secara dalam talian sesuai dilaksanakan sebagai alternatif pembelajaran norma baharu sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini dan situasi pandemik COVID-19. Ini memandangkan hasil kajian menunjukkan sikap dan motivasi pelajar yang sederhana, iaitu sebanyak min 2.511 dan halangan yang rendah iaitu sebanyak 1.67. Keseluruhannya bahawa sikap dan motivasi pelajar KK Ju Rebu dan KK Hulu Langat terhadap pembelajaran PD-PDT sepanjang tempoh PKP adalah pada tahap sederhana. Namun begitu, faktor capaian internet boleh menyebabkan sikap dan motivasi pelajar menurun. Oleh yang demikian, ianya menjadi tanggungjawab bersyarah untuk mengambil langkah proaktif bagi mengatasi masalah ini supaya PD-PDT dapat berjalan lancar dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Cadangan bagi kajian ini adalah: pertama, pensyarah perlu mengenal pasti tahap kebolehcapaian kemudahan internet untuk pelajar bagi membolehkan pensyarah mengubah suai kaedah PDP yang bersesuaian agar pembelajaran PD-PDP dapat berjalan dengan baik. Kedua, pelbagaikan platform pengajaran seperti menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp, MS Team dan Google Meet selain peristian wajib kolej komuniti. Pemilihan platform perlu bersesuaian dengan kaedah dan tahap pelajar bagi mengelakkan berlakunya lag atau screen freeze yang boleh mengganggu tumpuan pelajar, dan akhir sekali, penggunaan kaedah dan teknik PDT yang bersesuaian akan memastikan pelajar sentiasa bersikap positif dan bermotivasi dalam setiap sesi pembelajaran. Sekian, terima kasih.